Sekali lagi kita berada di Andalusia pada hari ini. Kita berkesempatan untuk melawati satu tinggalan sejarah Islam yang paling utama pada ketika itu, setelah mulanya Tariq bin Zaid memimpin tentera Islam memasuki Semenanjung Iberia. Hampir dalam masa 3 tahun sahaja, Spanyol ataupun seluruh Semenanjung Iberia telah dapat ditakluki oleh tentera Islam. Apa yang kita akan fokuskan ialah di sini tentang tinggalan Islam yang masih ketara di bumi Spanyol. Walaupun mulanya tentera Islam memasuki Spanyol pada sekitar tahun 850 Masihi, bermulanya dengan pemerintahan Islam bersempadanan dengan Morocco masa sekarang, iaitu di sebelah selatan Semenanjung Iberia, dan terus menghala ke utara sehinggalah ke Cordoba dan Toledo, di mana di Toledo pun ada sebuah istana Sultan Islam yang berkesempatan menduduki kawasan Toledo di utara Semenanjung Iberia. Tapi walau bagaimanapun, tiadalah ketenangan pada waktu itu, kerana Barat Eropah boleh dikatakan dalam kegelapan, dalam kegelapan yang amat sangat, di mana di Perancis sendiri tentera Arab telah mula memasuki sebahagian daripada kawasan yang dikenali Switzerland sekarang ini, dan di England ataupun di tanah British, kaum Viking daripada kawasan utara telah mula masuki England, dan juga berlaku di Germany pula. Hungary ketika itu sedang cuba menguasai Bavaria ataupun Jerman, Jadi apa yang kita ingin jelaskan di sini ialah mulanya hebatnya pembinaan seni Islam. Selain yang kita tahu, sejak mula tujuan penaklukan Semenanjung Iberia ini tiada bukan dan tiada lain ialah untuk mengembangkan atau menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang Barat ketika itu, bangsa-bangsa Spanyol ketika itu yang terdiri dari pelbagai rupa bentuk keturunan, Maka berlalulah pemerintahan Islam sehingga dapat menawan hampir keseluruhan Semenanjung Iberia, di mana maksud dan tujuan utama ialah menyampaikan risalah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, salah agama Islam. Tetapi malangnya, sekian lama, hampir 400-500 tahun, timbullah pelbagai rupa macam mehnah, dan kejadian perebutan kuasa, dengki mendengki, dan pelbagai lagi perlakuan, dan mulanya tidak lagi cenderung sangat untuk menyebarkan Islam. Yang kita persoalan, mengapa seharusnya Islam disebarkan dan terhenti di Toledo sahaja, tidak lagi memasuki bumi Eropah yang lain seperti Perancis, Portugal, dan seterusnya ke England. Inilah persoalan yang timbul kerana rasa terlalu mementingkan kuasa pribadi
dan sikap tidak lagi ingin menyumbang kebaktian terhadap Islam, sultan-sultan dari pelbagai dinasti mulalah bersikap yang jauh tersasar dari tujuan asal untuk mengembangkan syiar Islam. Jadi kita dapat menyaksikan pelbagai seni reka bentuk seni Islam yang begitu tinggi nilainya di dunia barat. Ini lebih hebat lagi berlaku pada zaman pemerintahan Nashrid, iaitu pada sekitar tahun 1200 Masehi di bawah pimpinan Sultan Muhammad Ibni Al-Ahmar Ibni Nash. Bermulanya lah pembinaan, penambahan dan perluasan sekitar Andalusia, terutamanya di Alhambra itu sendiri, di mana sini satu-satunya kawasan ataupun satu-satunya provinsi yang masih dikuasai oleh umat Islam ketika itu. Kerana pada waktu yang sama juga, setelah hampir 400 tahun menduduki Spanyol, raja-raja Kristian yang lain telah mula melancarkan serangan untuk mengambil balik Spanyol. Jadi Nashrid Kingdom ataupun di bawah Sultan Muhammad Ibni Al-Ahmar bin Nash, Alhambra ataupun Granada hari ini ataupun provinsi Andalusia telah menjadi tunjang utama sebagai pusat pemerintahan Islam di Spanyol. Bermulalah pembinaan istana yang besar dan juga dijadikan sebagai kubu yang kuat bagi mempertahankan kedudukan pemerintahannya di Granada atau di Andalusia. Di sini kita akan nampak betapa mewahnya ketika itu, dengan seni banner yang kadang-kadang kita lihat terlalu berlebihan. Di sini kita mula menyaksikan bagaimana sultan-sultan ketika itu telah mula lupa diri akan tujuan asal mereka dalam mengembangkan agama. Walaupun banyaknya lahir ketika itu ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Ar-Rushdi dan juga Batuta, di mana perkembangan ilmu dari segi perubatan, sains dan juga ilmu kaji bintang, astronomi begitu berkembang ketika itu. Banyaklah hasil-hasil daripada cendekiawan Islam ketika itu diberi galakan untuk terus mengembangkan ilmu Islam. Dan sambil pula bila bergantinya pemerintahan dari Muhammad pada keturunan yang lain, maka mulalah kita melihat di sini berlakunya haluan yang utama dari dulu mengapa Islam didatangkan di Iberia. Jadi kita lihat pada tahun 1918 Sultan Umar bin Hafsun mangkat ataupun meninggal bertembung dalam peperangan dengan Raja Kristian di Valdejonquirin. Dan pada tahun 1212 Masehi berlaku juga peperangan Navas di Tolosa di bawah pimpinan Raja Kristian Alfonso ke-8.
Jadi banyaklah kekalahan yang mula, di mana Toledo telah kembali kepada tangan Kristian. Dan juga pada tahun 1238 berlakulah penaklukan semula balik Sevilla atau Seville, salah satu bandar yang agak besar di Andalusia. Mulalah kejatuhan menampakkan, sehinggalah bertukar-tukar sultan, berlaku pelbagai onar, penyelewengan, keutamaan dalam menegakkan syariat Islam itu telah mula jatuh. Di sini kita di Alhambra, kita akan menyaksikan istana-istana, bilik-bilik istana, kawasan-kawasan istana dan kawasan-kawasan ilmuwan yang begitu mewah, seolah syurga dunia. Betapa sultan-sultan ketika itu mula lupa diri akan tujuan asal mereka datang menakluki semenanjung Iberia. Kita akan melihat bangunan yang indah-indah di sini dengan ukiran-ukiran Islam. Malah ada lagi ayat-ayat Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Quran yang masih terpahat di dinding-dinding bangunan yang indah-indah. Bila Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dapat menawan semula, maka ditambah lagi lah dengan bina-binaan yang berunsur barat. Jadi tinggalan yang utama kalau kita dapat lihat di sini ialah, selain daripada kawasan istana, kawasan Alhambra itu sendiri, ada satu kawasan General Life. Di sinilah tempat rehat musim panas Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dan juga kita akan dapat menyaksikan Taman Al-Qazaba dalam bahasa Arab, yang bermakna taman, yang dulunya dibangunkan oleh sultan-sultan kerajaan Islam semasa itu. Jadi di sini dapat mengajar kita betapa duniawi memukau dan menipu sehingga lupa akan tujuan utama. Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk umat Islam mendatangi Iberia. Beribu-ribu umat Islam dibunuh di Iberia. Itulah kenangan yang paling pahit yang kita patut semua insaf. Kita mengharap agar negara Islam akan terus memelihara kesucian agama dan membangun masyarakat dan rakyatnya agar terus kekal sehingga diizinkan Allah ataupun sehingga hari kiamat. Bersama kami ke disasi ini, sekian, salam.